Selamat datang saudara-saudari. Mari kita bersambung semula dalam berita baik Yohanes babak 7. Yesus dan saudara-saudaranya. Setelah itu, Yesus pergi dari satu tempat ke satu tempat lain di Galilea. Dia tidak mahu pergi ke daerah Yudea kerana para penguasa Yahudi di sana hendak membunuh dia. Pada masa itu, hampir perayaan Pondok Daun. Oleh itu, saudara-saudara Yesus berkata kepadanya, "Tinggalkanlah tempat ini dan pergilah ke Yudea, supaya pengikut-pengikutmu dapat melihat perbuatanmu. Tidak seorang pun menyembunyikan perbuatannya, jika dia ingin menjadi terkenal. Kamu sudah melakukan perkara-perkara seperti itu. Biarlah seluruh dunia tahu akan kamu." Saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Saat aku belum tiba. Saat kamu bila-bila sahaja. Dunia ini tidak mempunyai alasan untuk membenci kamu, tetapi dunia ini membenci aku. Kerana aku sentiasa berkata kepada dunia bahawa perbuatannya jahat. Pergilah ke perayaan itu. Aku tidak pergi, kerana saatku belum tiba." Demikianlah kata Yesus, lalu dia tinggal di Galilea. Yesus menghadiri perayaan Pondok Daun. Ayat 10. Setelah saudara-saudaranya pergi ke perayaan itu, Yesus pun pergi. Tetapi dia tidak pergi secara terang-terangan, melainkan secara diam-diam. Para penguasa Yahudi mencari dia semasa perayaan itu. "Di manakah dia?" tanya mereka. Orang ramai berbisik-bisik tentang dia. Beberapa orang berkata, "Dia orang baik." Yang lain berkata, "Tidak, dia mengesatkan orang." Tetapi tidak seorang pun berani bercakap secara terang-terang tentang Yesus, kerana mereka takut akan para penguasa Yahudi. Pada pertengahan masa perayaan itu, Yesus masuk ke dalam rumah Tuhan, lalu mula mengajar. Para penguasa Yahudi hairan sekali, lalu berkata, "Bagaimanakah orang ini dapat mengetahui sebanyak ini? Padahal dia tidak pernah dilatih untuk menjadi guru Taurat." Yesus menjawab, "Yang aku ajarkan ini bukan ajaran aku, melainkan ajaran Dia yang mengutus aku. Orang yang mahu melakukan kehendak Allah akan tahu sama ada ajaran aku datangnya daripada Allah atau datangnya daripada aku sendiri. Seorang yang mengajarkan ajarannya sendiri mencari kehormatan bagi dirinya sendiri. Tetapi seorang yang menghendaki kehormatan untuk orang yang mengutusnya, orang itu jujur dan tidak ada kepalsuan padanya. Bukankah Musa yang memberikan Taurat kepada kamu? Tetapi tidak seorang pun antara kamu yang mentaati Taurat itu. Mengapakah kamu mahu membunuh aku?" Orang ramai itu menjawab, "Kamu dirasuk syaitan. Siapa mahu membunuh kamu?" Yesus berkata kepada mereka, "Aku melakukan suatu mukjizat, lalu kamu hairan. Musa memberikan peraturan bersunat. Oleh itu, pada hari Sabat pun kamu mahu menyunat anak lelaki kamu. Sebenarnya, peraturan bersunat bukan berasal daripada Musa, tetapi daripada nenek moyang kamu sebelum Musa. Jika seorang lelaki boleh disunat pada hari Sabat, supaya tidak melanggar Taurat Musa, mengapakah kamu marah terhadap aku
kerana aku menyembuhkan seseorang dengan sepenuhnya pada hari Sabat. Janganlah hakimi orang berdasarkan apa yang kelihatan, tetapi berdasarkan keadilan. Benarkah Yesus penyelamat yang diutus oleh Allah? Ayat 25. Beberapa orang penduduk Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang dicari-cari oleh penguasa kita untuk dibunuh? Lihatlah, dia berkata-kata di hadapan umum, tetapi penguasa kita tidak berkata apa-apa kepadanya. Mungkinkah mereka sudah tahu bahawa dia penyelamat yang diutus oleh Allah? Tetapi apabila penyelamat yang diutus oleh Allah itu datang, tidak seorang pun akan mengetahui tempat asalnya. Tetapi kita mengetahui tempat asal orang ini." Sementara Yesus mengajar di rumah Tuhan, dia bertanya dengan suara lantang, "Benar-benarkah kamu mengetahui siapa aku ini dan tempat asal aku? Aku tidak datang dengan kehendak aku sendiri. Dia yang mengutus aku dapat dipercayai, tetapi kamu tidak mengenal dia. Aku mengenal dia kerana dialah yang mengutus aku dan aku datang daripadanya." Kemudian, para penguasa Yahudi cuba menangkap dia, tetapi tiada seorang pun berani memegang Yesus kerana saatnya belum tiba. Tetapi banyak antara orang ramai percaya kepadanya. Mereka berkata, "Apabila penyelamat yang diutus oleh Allah datang, dapatlah dia melakukan lebih banyak mujizat daripada orang ini?" Usaha menangkap Yesus. Ayat 32. Orang Farisi mendengar orang ramai berbisik-bisik tentang Yesus. Oleh itu, mereka dan ketua-ketua imam menyuruh beberapa orang pengawal rumah Tuhan menangkap Yesus. Tetapi Yesus berkata, "Aku akan bersama-sama kamu sebentar sahaja. Kemudian aku akan kembali kepada Dia yang mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak dapat menjumpai aku, kerana kamu tidak boleh pergi ke tempat aku berada." Para penguasa Yahudi berkata sesama sendiri, "Ke manakah dia mahu pergi sehingga kita tidak dapat menjumpai dia? Adakah dia mahu pergi kepada orang Yahudi yang tinggal di luar negeri antara orang bukan Yahudi, lalu mengajar mereka? Apakah yang dimaksudkannya apabila dia berkata bahawa kita akan mencari dia, tetapi tidak dapat menjumpainya, dan bahawa kita tidak boleh pergi ke tempat dia berada?" Mata air yang memberi hidup. Ayat 37. Pada hari terakhir perayaan itu, dan juga hari yang paling penting, Yesus berdiri lalu berkata dengan suara lantang, "Sesiapa yang dahaga, hendaklah datang kepada aku untuk minum. Seperti yang ditulis di dalam Alkitab, sesiapa yang percaya kepada aku, dari dalam hatinya akan memancah mata air yang memberi hidup." Yesus berkata-kata tentang Roh Allah yang akan diterima oleh orang yang percaya kepadanya. Pada masa itu, Roh Allah belum diberikan kerana Yesus belum dipermuliakan melalui kematian dan kebangkitannya. Orang berpihak-pihak. Ayat 40. Beberapa orang yang mendengar kata-kata Yesus berkata,
orang ini pasti Nabi itu. Yang lain berkata, dia penyelamat yang diutus oleh Allah. Tetapi yang lain pula berkata, penyelamat yang diutus oleh Allah tidak datang dari Galilea. Di dalam Alkitab tertulis bahawa penyelamat yang diutus oleh Allah itu keturunan Raja Daud dan akan dilahirkan di kota Bethlehem, tempat asal Raja Daud. Akhirnya, orang berpihak-pihak kerana Yesus. Beberapa orang hendak menangkap dia, tetapi tidak seorang pun memegangnya. Para penguasa Yahudi tidak percaya. Ayat 45. Apabila pengawal-pengawal rumah Tuhan yang disuruh pergi untuk menangkap Yesus datang kembali, ketua-ketua imam dan orang Farisi bertanya, "Mengapakah kamu tidak membawa dia kemari?" Para pengawal itu menjawab, "Belum pernah seseorang berkata-kata seperti dia." Orang Farisi di situ berkata, "Adakah dia menyesatkan kamu pula? Pernahkah kamu dengar seorang daripada penguasa kita atau orang Farisi yang mempercaya kepadanya?" Orang ramai ini tidak mengenal Taurat Musa. Oleh itu, terkutuklah mereka. Salah seorang Farisi di situ ialah Nikodemus. Dia pernah datang kepada Yesus. Nikodemus berkata kepada mereka, "Menurut Taurat, kita tidak boleh menghukum seseorang sebelum perkaranya didengar dan perbuatannya disiasat." Mereka berkata, "Adakah kamu juga berasal dari Galilea? Kajilah Alkitab dan kamu akan tahu bahawa tidak ada nabi yang berasal dari Galilea." Ini adalah berita baik dalam Yohanes babak 7. Kita mau imbas kembali, mata air yang memberi hidup adalah Roh Kudus yang akan diutuskan oleh Allah selepas Yesus dipermuliakan melalui kematian dan kebangkitannya. So, kita bersabar dan tunggu. Bila Roh Kudus datang, kita tahu apa akan terjadi kepada hidup kita. Kita akan dipersembahkan dan diajar oleh Roh Kudus supaya kita boleh memuliakan Yesus. Sekian, terima kasih. Shalom.